Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak membiak menanam daun kesum. Daun kesum ni ada yang panggil daun cinohom. Daun ni daun yang sangat penting untuk isi rumah. Banyak makanan yang memerlukan daun kesum atau cinohom ni. Jadi paling baik untuk setiap rumah mesti tanam jugalah daun kesum ni. Dan kita tahu, ramai yang tak tahu macam mana nak tanam secara betul. Pertama, potong bahagian atas pokok kesum dan buangkan daun-daun dia. Kalau ada dia punya spike tempat-tempat lain tu, buangkan semuanya. Buang pakai gunting atau pakai tangan pun boleh. Jika tuan-tuan tak ada pokok, beli di pasar, ambil bahagian yang sama, bahagian atas. Bahagian batang di tengah atau bahagian akar di bawah, buangkan. Ramai orang silap tanam bahagian akar. Dia ingat akar tu akan tumbuh baru. Kalau tuan-tuan dan puan buat begitu, kemungkinan besar takkan menjadilah. Berapa nak potong ikut anggaran tuan-tuan dan puan. Ikut anggaran dengan pasu, ataupun kalau tuan-tuan dan puan nak tanam di tanah, ikut anggaran tuan-tuan nak tanam di tanah nanti berapa banyak. Tak perlu terlalu banyak. Dan daun tu jangan takut buang saja. Lagi kurang daun lagi bagus. Akar dia lagi senang hidup. Dia tidak terlalu stres nanti. Selain boleh ditanam di pasu, pokok ni juga boleh ditanam terus ke tanah ataupun dalam air. Letak dalam air cawan, bekas dan sebagainya. Untuk dapatkan keratan ni, ulang saja proses sampai tuan-tuan dan puan ada bilangan yang mencukupi. Baik, dah cukup dah untuk video tutorial ni. Banyak ini pun sudah memadai untuk pasu. Tak perlu terlalu banyak. Kerana kalau terlalu banyak nanti tuan-tuan dan puan akan membazir sahaja. Terusnya kita sediakan media tanah untuk pasu. Tetapi jika tuan-tuan dan puan tak ada tanah ataupun tak ada pasu, boleh tanam di dalam air. Letak saja air kosong ataupun secara hidroponik pun boleh. Cumanya dalam cawan begini bekas air atau hidroponik, tuan-tuan dan puan ada kerja lebih lah. Kena cek baja AB dan air ni kena ditukar setiap hari. Takut ada jentik-jentik lagi. Kerana itulah saya dalam video ini, saya buat dalam pasu terus, dalam tanah. Kerana ini lebih senang. Dan pasu untuk tanam kesum, tuan-tuan kena cari pasu keladi yang tak ada lubang di bawah ni. Jika tiada, boleh order di Shopee atau Lazada. Ataupun kalau tak ada, carilah bekas baldi kecil pun boleh. Campurkan topsoil atau dan juga tanah campuran dengan sekata, ataupun boleh lebihkan sedikit topsoil. Kenapa nak lebih sikit topsoil? Kerana kita nak dia ikat tanah tu. Topsoil tu dia akan jadi tanah yang pekat seperti tanah liat, dan dia akan pegang tanah poros, tanah campuran ni. Kalau tanah campuran ni kita tak campurkan dengan topsoil, bila letak air nanti keratan tu akan timbul. Dia tak melekat dengan tanah. Jadi topsoil sangat penting bila nak tanam daun kesum. Jangan tak ada topsoil. Dan gaulkan. Bila campur, gaulkan sekata. Lebih topsoil tak ada masalah. Tanah campuran tu adalah untuk bagi zat. Jika tanah topsoil yang tuan-tuan dan puan beli tu keras, tekan-tekan dan picit-picitkan supaya dia jadi agak hancur. Supaya bila kita campur dan gaulkan, dia cantik dan kemas dalam pasu. Satu lagi, jangan isi tanah penuh dulu. Letakkan air biar tanah bergaul. Nanti kita lihat tanah tu akan tenggelam. Dan baru kita tambahkan sedikit lagi topsoil dalam pasu ni. Yang penting, pasu ni jangan penuhkan dengan tanah. Simpankan dalam, balancekan bibir dia tu, bibir pasu tu dalam 1 ke 1,5 inci. Lepas tu kita campurkan ya. Baru kita nampak berapa yang keperluan kita nak tambah. Okey, bila dah tambah, saya letak atas sekali tanah campuran supaya nampak kemasan cantik. Tambah sikit air. Tak perlu air tu sampai bergenang. Ngam-ngam ada lebihkan sedikit sudah cukup. Dan kita dah boleh mula tanam. Masukkan je keratan tadi. Jarak-jarakkan sedikit, tak perlu terlalu rapat. Nanti akar tu ada ruang untuk berkembang dan membesar. Satu keratan ni akan jadi satu-satu pokok yang nanti akan membiak dengan lembat. Dan tuan-tuan dan puan tak payah nak beli dah. Dah siap dah pun. Senang saja kan nak tanam? Dah siap. Sekejap sangat. Okey.
Jika bercakap dengan baja yang sesuai adalah baja NPK 15-15-15. Baja 15-15-15 ni baja hijau untuk pokok-pokok hijau. Ataupun boleh letak baja organik. Jika tuan-tuan dan puan nak tinggal rumah lama ataupun busy, boleh tambah air. Sebab tu tadi awalnya saya minta jangan letak tanah sampai penuh. Biarkan ada ruang supaya kita boleh letak air. Pokok kesum boleh hidup dalam air yang kita lebihkan dalam pasu tu. Dia boleh hidup dalam air. Inilah kelebihan pokok kesum. Dia tumbuhan yang hidup di tepi longkang, paya dan sebagainya. Sebab itu tips saya tadi, jangan isi tanah penuh. Kerana kita boleh isi air dalam tu. Dalam 2 minggu, pokok kesum ni akan tumbuh baru dan tuan-tuan dan puan dah boleh petik dah. Senang sangat nak tanam. Dan saya harap tips yang saya tunjuk ni dapat membantu tuan-tuan dan puan lah. Cumanya, kalau tuan-tuan dan puan tak ada baja 15-15-15, saya sarankan baja organik pun bagus. Apa-apa baja organik. Pokok kesum juga boleh jadi lebat dan sihat bila kita selalu trim. Maknanya kalau kita selalu potong, masak ataupun kalau tak masak, kita potong je, tak ada masalah. Jangan risau pokok tu akan jadi botak. Potong bahagian atas dia. Potong selalu, bila kita potong selalu, satu keratan tu dia akan bercabang banyak nanti. Daun dia akan lebih sihat dan lebih segar dan hijau. Masalah yang selalu saya lihat terjadi adalah, satu, pertamanya silap cara tanam. Ambil keratan batang di tengah ataupun tanam akar dia. Kedua, bila dah ada pokok kesum, tuan-tuan dan puan, kebanyakannya bila tak pakai, tuan-tuan dan puan sayang nak trim dia. Itu kesalahan biasa yang berlaku lah untuk pokok-pokok kesum ni. Jadi lama kelamaan pokok kesum yang tak ditrim ni, dia akan menjadi kuning dan dia akan mati dan kering. Itu yang membuatkan pokok kesum susah nak hidup. Bila kita bercakap pokok kesum susah hidup, itu antara sebabnya. Seterusnya, tips yang penting adalah pokok kesum ni adalah pokok yang memerlukan air. Jadi kalau tanam atas tanah, pastikan tempat tu tempat yang lembap. Kalau tuan-tuan dan puan rasa tanah tu cepat sangat kering, boleh letak sungkupan atau mulching. Kalau nak tahu sungkupan atau mulching, boleh lihat video yang saya pernah buat sebelum ini berkenaan sungkupan dan mulching. Namun jika tuan-tuan dan puan gunakan teknik saya, tanam dalam pasu keladi ataupun dalam baldi dan sebagainya, mulching tidak diperlukan. Saya suka tanam cara begini kerana apa? Pokok ni pokok yang perlukan air, dan kalau kita outstation, balik kampung sebagainya, kita boleh letak air bagi penuh je. Balik pada kampung, kita boleh tunggang air tu sebab kita tak nak jentik-jentik membiak dalam tu. Setakat ini saja video saya. Terima kasih kerana tuan-tuan dan puan terus melekat sehingga akhir video. Pada tuan-tuan dan puan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang masih belum subscribe, saya mohon tuan-tuan dan puan untuk klik butang subscribe di bawah. Baiklah, kita dah di hujung video. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye. Thank you.